Segala puji bagi Allah yang telah meneruskan lagi nikmat-nikmat yang diberikan percuma selama kita hidup. Nikmat nafas, nikmat nyawa, nikmat jantung berdegup, nikmat aliran darah, nikmat paru-paru yang mengepam, nikmat akal. Segala nikmat yang tidak mampu dihitung. Sebagaimana firman-Mu ya Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu menjadikan lautan, 7 lautan itu sebagai tinta, sebagai dakwat untuk kamu menuliskan nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menuliskannya sehinggalah keringlah seluruh lautan itu. Dan jika ditambah jumlah yang sama, maka kamu tetap tidak mampu menghabiskan dalam menulis kalimah-kalimah Allah. Itu firman Allah, tuan-tuan sekalian. Sekiranya seluruh lautan di dunia ini dijadikan dakwat untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, tanda-tanda keagungan Allah, nescaya kita tidak akan mampu menuliskannya sehinggalah kering habis air lautan, walaupun ditambah sebanyak itu juga. Itulah yang disebut di dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita bersyukur dalam apa juga keadaan saat ini. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang kecewa, ada yang sedang sedih, ada yang sedang kebimbangan dan ketakutan. Apa juga keadaan, pasti ada ruang untuk kita bersyukur kepada Allah. Pasti ada sebab untuk kita berterima kasih kepada Allah. Pasti ada sebab untuk kita rasa bahagia walau sekelumit jua. Pasti ada. Kenapa kita tak rasa? Kenapa kita tak jumpa? Kerana kita tidak mencarinya. Kerana kita tidak menghitungnya. Kita lebih banyak fokus dengan apa yang menyakitkan, menyedihkan, dengan sesuatu yang boleh mengganggu emosi, sehingga kita lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimi-muslimat yang dikasihi lagi dihormati, Masya Allah. Seperti biasa, majlis ilmu kita dimulakan dengan majlis zikir. Kita dah baca suratul Fatihah, 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, dan kita sudah membaca Asmaul Husna. Sekarang tiba masanya kita berselawat ke atas insan yang mulia, insan yang kita rindui, yang dambakan, yang kita dambakan syafaatnya. Semoga dengan selawat ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kerana kita tidak boleh hidup, tak boleh mati, tak boleh berada di padang mahsyar, tidak boleh tenang di alam barzah tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu masuk syurga dengan rahmat Allah. Okey, kita selawat ke atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Seterusnya last sekali kita akan zikir rahmat sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin ya rabbal alamin. Kita namakan zikir itu zikir rahmat. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Hadis yang kelebihan membaca 100 kali dan hadis kelebihan membaca 10 kali. Dia ada beza. Hadis membaca zikir itu 10 kali ada hadisnya. Membaca zikir itu 100 kali ada hadisnya. InsyaAllah selepas ni, bila saya dah bangun ke whiteboard, saya akan kongsikan. Saya nak ucap terima kasih pada sahabat-sahabat di FB. Untuk makluman, setelah 3 bulan lebih, sebenarnya monetize FB kita disekat. Kita punya reach semua disekat FB. Sangat susah nak naik. Kalau kita live pun lebih kurang, paling tinggi pun 2,000 lebih je. Alhamdulillah semalam kita telah dibebaskan daripada sekatan. Sebenarnya sekatan tu dia ada melibatkan isu perjuangan saudara kita. Kan masa tu saya lantang. Saya menulis non-stop dan saya bercakap tanpa bertapis. Lepas tu dia sekat dengan warning, pelbagai warning. Alhamdulillah sekarang sahabat di FB semakin naik. Semalam sekatan tu dibuka. Dia punya reach, engagement, memang dia bagi tahu. Dia sekat 3 bulan dah tempoh 3 bulan tu. Dan tidak ada siapa boleh bagi star. Jadi Alhamdulillah, mulai semalam, sahabat-sahabat boleh kembali bagi star dekat FB. Kalau dulu, star kita boleh cecah 20,000 star. 20,000 star pada setiap kali kita live. Sebab star itu sangatlah bermakna, sangatlah membantu kami. Kerana setiap satu star bernilai dalam 20 sen Malaysia. Dia akan menjadi satu sumber pendapatan untuk kami. Dengan itulah kami meneruskan ataupun menampung kos operasi gerak kerja dakwah media sosial. Tim dakwah ada 10 orang, segala equipment, sewa pejabat. Contohlah bila saya turun ceramah sekejap lagi, tim media akan ada turun 2-3 orang yang melibatkan kenderaan dan macam-macam lah di sebalik tabir kerja-kerja media yang kita buat. Video-video pendek dan lain-lain. Jadi, terima kasih yang bagi gift di TikTok. Ia juga adalah bentuk infak. Tapi di IG, dia tak ada. Dia tak ada saluran untuk beri infak tu. Beri sumbangan ketika live. Itu saya terima sebagai tanda ucapan. Selalu yang WhatsApp dikata Ustazah sebagai ucapan terima kasih di atas ilmu yang diberikan. Maka saya sumbang sehari RM2. Alhamdulillah. Ada yang sumbang sehari RM5. Alhamdulillah. Kami akan manfaatkan. Ia akan menjadi pahala yang berpanjangan buat tuan-puan sekalian sebab dia dipanggil wakaf ilmu lah. Anda telah mewakafkan anda kewangan anda, duit anda itu untuk proses ilmu disampaikan dengan lebih berkesan, dengan lebih bersistematik. Kami di sini melaksanakan, anda di sana memberikan anda macam ni. Kami ada kereta tapi anda lah minyak. Begitu. Kereta tak boleh bergerak tanpa minyak kan. Jadi minyak tu daripada anda. Mana lebih penting, kereta ke minyak? Dua-dua sama penting. Tak ada guna kalau ada kereta tak ada minyak, tak nak bergerak. Dan tak guna ada tak ada minyak tapi tak ada kereta. Nampak tak?
Jadi kita saling melengkapi. Terima kasih banyak. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Hari ini adalah giliran hari Selasa kuliah Riyadhus Salihin. Jadual untuk tahun baru ni, sahabat-sahabat semua, ramai yang dah maklum, iaitu pertama, hari Isnin sirah. Tapi semalam kita tak sirah sebab saya jawab soalan tentang doa anak-anak exam. Kemudian hari Selasa dan Rabu adalah kuliah Riyadhus Salihin. Kita akan baca kitab Imam Nawawi ni. Kemudian pada hari Khamis adalah soal jawab umum. Menarik, hari tu ramai orang suka sesi soal jawab. Hari Jumaat iaitu tadabbur Asmaul Husna. So hari ini tuan-puan sekalian, hari Selasa 27 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Bersamaan dengan 9 hari bulan 1 2024. Berapa hari lagi Ramadan? Tolong kira, nanti bagi tahu saya. Okey, hari ini 9 hari bulan 1 2024. Bersamaan dengan tarikh hijrah iaitu 27 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Hari ini adalah hari Selasa. Hari Selasa. Masya Allah. Okey, tuan-puan sekalian. Hari ini kita akan masuk 62 hari. 61 hari. Okey, 61 hari lagi kita akan Ramadan. Maksudnya 2 bulan sahaja lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Allahu Akbar. Tiba-tiba rasa berdebar. Tuan-puan sekalian, rasakan debaran tu. Kena rasa. Kalau tak rasa, buat rasa. Debaran apa? Dudak rasa berdebar. Semoga kita bertemu dengan Ramadan pada kali ini. Para ulama menceritakan di kalangan at-tabi'in, di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan at-tabi'in. Apa maksud at-tabi'in? Mereka yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi tapi tak sempat jumpa Nabi. At-tabi'in, mereka yang sempat bertemu, orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Ini antara golongan terawal. Di sinilah ramainya alim ulama, para wali Allah dan lain-lain. Sampai sekarang ada alim ulama dan para wali Allah. Tetapi mereka apabila setelah berlalunya Ramadan, 5 bulan selepas, 5-6 bulan selepas Ramadan, mereka tidak ada hentinya berdoa dengan Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna ibadatana, Allahumma taqabbal minna amalana. Ya Allah, terimalah daripada kami, ya Allah, ibadah puasa kami, segala ibadah kami, ya Allah, terimalah segala amalan kami. Itu yang bila raya kita ada ucapan taqabbalallahu minkum wa minna taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kamu dan amal ibadahku. Semoga Allah ya karim menerima. Maksudnya itu ucapan mereka bila hari raya, ucapan mendoakan semoga ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Dan apabila mendekati setengah tahun mendekati Ramadan, mereka mula berdoa. Berdoa dengan apa? Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang belum Rajab lagi. Nak masuk dah ni, tak lama dah ni Rajab ni. Berapa hari je lagi Rajab ni? Hari ni dah 27 Jamadil Akhir. Tinggal 2-3 hari lagi akan masuk Rajab. Lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Ya Allah. Jadi kita boleh berdoa dah sekarang. Tapi masuk je Rajab besok ni. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tak apa, pagi besok saya akan bagi fokus ni sikit. Apa adab-adab yang kita perlu lakukan bila masuk bulan Sya'ban? Apa amalan yang dituntut di bulan Sya'ban? Apa doa di bulan Sya'ban? Nak tak? Pagi besok saya akan kongsikan supaya saya lebih bersedia. Hari ini saya tak prepare untuk topik tersebut. Masya Allah. Bagusnya. Itu bagusnya bila kita ingat, kita tahu kita kena buat persiapan. Kita tak nak masuk satu Sya'ban baru kita kelang kabut nak cari ilmu. So besok. Ya, saya akan tulis doa tu pun saya akan tulis besok. Doa yang kita baca. Tapi sekarang kita boleh baca dalam bahasa Melayu. Sebelum saya kongsikan dalam bahasa Arab tu, saya tuliskan. Kita boleh je doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Ya Allah, temukanlah aku di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Allah. Kita boleh minta. Subhanallah. Kerana setiap saat ada orang yang mati.
Setiap hari ribuan orang mati di atas dunia ni. Setiap saat berdetik ada nyawa yang diambil. Ada orang meninggal sebulan sebelum Ramadan, 3 minggu sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan. Ada yang meninggal 3 hari sebelum Ramadan. Ada yang meninggal 2 hari, ada 1 hari. Ada yang meninggal 1 minit sebelum Ramadan. Bermaksud, tidak ada jaminan untuk kita sampai kepada Ramadan. Namun mudah-mudahan dengan doa kita, Allah kurniakan kita Ramadan. Walaupun seandainya nyawa kita telah pun diambil oleh Allah. Siapa yang merindukan Ramadan lalu dia berdoa, ya Allah temukan aku dengan Ramadan. Ya Allah aku ingin bertemu dengan Ramadan. Jika ditakdirkan dia meninggal sebelum sampai Ramadan, mudah-mudahan dia tetap dapat Ramadan yang dia minta itu walaupun dia tak sempat. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, berniat untuk melakukan ibadah, dia niat, dia nekat, ya Allah Ramadan dah dekat, ya Allah aku akan puasa bersungguh-sungguh, ya Allah nanti bulan Ramadan akan bersedekah, daripada sekarang nak simpan duit, ada yang sedekah sekarang tapi sebahagian nak simpan, nak sedekah bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan nak jaga tarawih, tahun ni tak nak tinggal tarawih di bulan Ramadan, ya Allah untuk Ramadan kali ni ya Allah aku akan khatam 30 juzuk ya Allah. Berapa tahun sebelum ni tak pernah berjaya khatam 30 juzuk. Kali ni nak khatam ya Allah, nak khatam ya Allah. Oh dah pasang dah niat tu. Namun sekiranya takdir kematian datang dulu sebelum Ramadan, maka insya-Allah orang yang sebegini Allah tetap berikan segala yang dia niatkan. Itu hadis Nabi, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, satu amal soleh, telah diberikan baginya pahala umpama dia melakukan. Namun sekiranya dia dapat melakukan, dia benar-benar melakukannya, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Kalau betul-betul kita buat. Kalau tak buat, umpama seperti melakukan. Tapi jangan mempermainkan niat. Allah tahu siapa yang betul-betul dia cakap tu, dia betul-betul niat dalam hati. Ya Allah, sebulan lagi, 2 bulan lagi Ramadan. Kali ni ada 5 misi utama Ramadan. Dah tanam dah 2 bulan sebelum. Mesti solat tarawih penuh kali ni. Tak nak tinggal walaupun 1 hari. Lepas tu, mesti tak tinggal tahajud. Alang-alang dah bangun untuk sahur, tahajud. Kemudian yang ketiga, sedekah mesti setiap hari. Walau berapa pun jumlah. Yang keempat, nak khatam Al-Quran 30 juzuk. Lepas tu yang kelima, apa dia? Nak jaga betul-betul lidah apa semua daripada perkataan keji. Sebab apa? Puasa tak diterima kalau siapa yang berkata keji. Contoh, dia dah pasang niat. Masya Allah. Itulah kelebihannya kita hadir majlis ilmu. Kita diberi peringatan. Boleh jadi kalau tak hadir kuliah pagi ni, kita tak sedar Ramadan 2 bulan lagi. Dan kita tidak ada kesedaran untuk menanam niat ataupun menanam nekat. Betul atau tidak? Syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi ini, nikmat mengingati kedatangan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan." Aduh, saya nak baca pun. Saya punya goosebump. Orang kampung saya cakap goosebump. Terasa dah ni. Debarannya terasa. Terasa tak? Buat terasa. Terasa tak? Siapa dah nama ni? Ashraf. Ni ada tim media. Encik suami tercinta, terasa? Okey. Terasa tak semua? Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila tiba bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah," pintu syurga akan dibuka. "Wa ghuliqat abwabu jahannam," pintu neraka akan ditutup. "Wa susilati syayatin," dan akan dibelenggu syaitan. Tuan-puan sekalian, apa maksud pintu syurga dibuka? Allah membuka pintu syurga seluasnya dengan Allah memberikan semua amalan di bulan Ramadan dilipat ganda. Allah bukakan jalan-jalan untuk ke syurga. Dan dikatakan, apakah dimaksudkan pintu syurga dibuka? Allah akan memilih di kalangan hamba-hambanya untuk dicatat sebagai ahli syurga pada setiap malam. Ini ahli syurga, wahai para malaikat, tulis ia bakal ahli syurga, ini bakal ahli syurga, ini ahli syurga, ini ahli syurga. Dan Allah tutup pintu neraka. Allah menghalang ataupun Allah
Di dalam bulan Ramadan ini seolahnya Allah memberikan rahmatnya untuk hambanya. Pintu syurga dibuka. Tetapi untuk bahagian neraka, Allah mendahulukan rahmatnya. Memang Allah sentiasa mendahulukan rahmatnya untuk hambanya. Tapi bulan Ramadan ini berganda-ganda lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Naam, bulan Ramadan sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja yang Allah kurniakan Ramadan. Inilah di antara kurniaan khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan. Ada lagu kan, ada nasyid. Nanti saya kena berlatih dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Berdebar campur excited macam syukurnya Allah berikan kita kita ingat tentang kehadiran Ramadan ni. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jom kita masuk kuliah Riyadhus Shalihin kita. Kita akan bacakan bab yang ke-21. Bab yang ke-21, siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin yang sama dengan saya? Sama ni, yang betul-betul terbitan yang sama, anda boleh buka muka surat 170. Kepada yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin tapi bukan kitab ursi yang sama, anda boleh buka hadis yang ke-177. Ia merupakan hadis yang pertama dalam bab yang ke-21. Kita masuk bab ke-21. Tuan-puan, kuliah kita ni dah 2 tahun setengah. Bulan 6 ni 3 tahun. Nampak tak? Baru nipis ni. Ada banyak lagi ni. Mungkin 3-4 tahun lagi barulah habis kuliah Riyadhus Shalihin kita. Alhamdulillah, kepada yang pertama kali hadir, lebih kurang 4.7, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 9,000 yang hadir pada saat ini. Saya anggarkan sebahagiannya tak tahu apa itu Riyadhus Shalihin. Riyadh membawa maksud taman-taman. As-Shalihin, orang yang soleh. Ini adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka, Hujjatul Islam. Masya Allah. Imam Nawawi menyusunkan kitab Riyadhus Shalihin ini merangkumi ilmu akidah, ilmu tasawuf dan sikit-sikit ada ibadah. Jadi apabila kita membacakan hadis demi hadis, maksudnya kita sedang mendalami dua teras ilmu utama, iaitu akidah dan juga tasawuf, iaitu ilmu akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan makhluk. Akhlak kita dengan Al-Khaliq pencipta, dan akhlak kita dengan makhluk, iaitu yang dicipta selain daripada Allah. Kitab ini dialih bahasa beratus bahasa di dunia. Ini adalah kitab yang antara paling masyhur dan paling banyak menjadi rujukan kelas-kelas pengajian di seluruh dunia. Seluruh dunia. Di mana ada umat Islam, kitab Riyadhus Shalihin ada. Tak kira mazhab mana, merujuk dan menjadikan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab utama untuk dipelajari oleh umat Islam. Di peringkat universiti ke, peringkat college ke, peringkat pondok ke, pesantren ke, peringkat masjid ke, surau ke, dan ada banyak sejarah kehebatannya. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Imam Nawawi ni masa dia kecil, memang sebenarnya Imam Nawawi memang luar biasa. Hafaz Quran seawal 7 tahun dah hafaz. 7 ataupun di bawah 10 tahun. Dan Imam Nawawi masa dia kanak-kanak, dia macam ayatnya kalau baca sejarah, dia macam kawan-kawan kanak-kanak tak suka dia. Bukan tak suka apa ya, tak suka sebab budak-budak selalu ejek Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi ni dia tidak boleh berhenti baca Quran. Anda boleh baca sirah, sejarah, kisah Imam Nawawi sangat luar biasa. Memang Allah berikan daripada dia kecil, dia tak boleh berhenti baca Quran. Sambil main pun dengan kawan dia baca Quran. Dan dia sangat suka baca Al-Quran ni daripada kecil, umur 6, 5, 7, 8, 9. Masa kanak-kanak ni, dia akan menghabiskan berjam-jam hanya untuk baca Quran, menjadikan hiburan baginya. Sehingga kan bila kawan-kawan ajak main, dia boleh menangis. Bila ditanya kenapa dia menangis, kerana aku nak baca Quran tapi kawan-kawan ajak main. Itulah antara cerita dia zaman kanak-kanak. Subhanallah, Allah berikan kepadanya hatinya menjadikan Al-Quran itu Rabi'a Qulub, iaitu penyujuk hati, penawar hati, penghibur hati. Allahu Akbar. Ada banyak lagi kisah Imam Nawawi ni. Jadi kita sedang membacakan kitab
yang disusun oleh Imam Nawawi. Okey, kita akan bacakan hadis yang pertama. Sahabat-sahabat, saya baca, sahabat-sahabat ikut. Bab yang ke-21 ini bertajuk bab tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Saya minta izin minum air. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Saya kena jelaskan sebab kamera depan nampak terbalik. Baca doa, ambil doa, minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Tijarah dalam tabul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, hadisnya. Saya baca, tuan-puan ikut. Bersedia? Ambil barakah membacakan hadis Nabi. Saya baca, tuan-puan ikut sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdirrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal, siapa yang menyiapkan bekal kepada seseorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia juga ikut berperang. Dan barang siapa yang menggantikan mengurus keluarga orang yang berperang dengan baik, sungguh ia juga mendapat pahala berperang. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, ini siapa yang sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Itulah antara kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di sana ada banyak ruang untuk kita dapat pahala. Dan Allah mempermudahkan mengikut keadaan masing-masing. Apa yang disebutkan di sini ialah, Masya Allah, Nabi bersabda, barang siapa yang menyediakan bekal untuk orang yang pergi berperang, dia siapkan baju, siapkan makanan, siapkan air, dia tak pergi perang. Orang yang pergi perang tu, mungkin perjalanan ada ketika zaman Nabi tu memerlukan perjalanan berhari-hari. Ada yang memerlukan perjalanan sampai bulan. Yang sediakan bekal ni mungkin makan masa 1 jam je nak sediakan bekal. Ataupun 2 jam. Maksudnya kesusahan dia jauh lebih ringan berbanding yang pergi berperang. Pergi berperang itu berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan situasi kemungkinan dia akan mati syahid. Kalau bukan mati syahid, risiko luka parah, risiko cacat, risiko ditombak, risiko dilibas dengan pedang. Allahu Akbar. Tetapi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang, maka dia mendapat pahala seolah-olahnya. Maka sungguh ia juga ikut berperang. Maksudnya dapat pahala seperti orang pergi berperang. Dan barang siapa yang menggantikan mengurus, ada yang pergi perang, dia gantikan mengurus keluarga ni. Mungkin uruskan anak-anak sekian-sekian. Dia dapat pahala yang sama. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Untuk kita relate dengan waktu sekarang, saya bagi contoh begini. Pahala seorang suami mencari rezeki sangat besar. Sehingga disebut dalam hadis-hadis Nabi. Saya nak bacakan hadis Nabi ni. Kelebihan, Ashraf tolong cari. Kelebihan pergi hadis Nabi berkaitan cari rezeki. Kelebihan. Nanti jangan tunggu saya minta, terus bagi je ya. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Antaranya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari rezeki yang halal, mencari rezeki, siapa yang keluar cari rezeki, Nabi kata,
untuk menafkahi dirinya dan untuk menafkahi keluarganya dan untuk membantu jiran tetangga ataupun membantu orang yang susah. Sedekah, daripada rezeki itu sedekah. Maka ia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Hadis ini untuk orang yang keluar mencari rezeki. Sebab cari rezeki ni susah, penat, ada banyak ujiannya. Ujian hati, ujian emosi, ujian fikiran. Oh, banyak tuan-puan sekalian. Tapi ganjarannya apa? Allah akan bangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Tuan-puan sekalian, kalau kita dibangkitkan di mahsyar dengan wajah yang bercahaya, seolahnya orang dah tahu dah. Itu benchmark dah. Oh, itu bakal ahli syurga tu, wajah-wajah bercahaya tu bakal ahli syurga, selamat dah dia. Syurga dah dia. Sebab di akhirat kelak, di padang mahsyar ada dua wajah aja. Satu wajah gelap pekat, muka yang kehitaman, walaupun dekat dunia dia putih, cerah, dia flawless. Dan wajah yang kedua, wajah yang putih, bersih, bercahaya. Jadi tuan-puan sekalian, yang suami-suami cari rezeki ni, isi-isi cari rezeki, dan di sana, di sebalik mereka, ada wanita-wanita suri rumah tangga, pengurus rumah tangga, ibu-ibu yang berada di rumah tangga, fokus kepada mendidik dan menguruskan rumah tangga. Ini kerja yang sangat hebat dan mulia. Subhanallah, Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Jadi daripada hadis ini, seolahnya relate dengan kita ialah suami yang keluar mencari rezeki yang halal tu, yang mencari rezeki yang barakah tu, ya, tapi saya nak yang keluar berjihad. Ini saya dah baca dah. Ini yang saya dah baca. Ada hadis Nabi yang berkaitan dengan orang yang mencari rezeki ibarat keluar berjihad. Ustaz ada jumpa Ustaz? Ibarat seperti berjihad, keluar cari rezeki ni. Subhanallah tuan-puan saya. Jadi isteri yang dekat rumah ni menguruskan rumah, sementara isteri pergi, suami cari rezeki, menyediakan bekal untuk suami. Bang, ni saya masak ni, awak buat makan tengah hari ya. Masya Allah, sediakan bekal. Umpama dia keluar bekerja, umpama dia juga keluar mencari rezeki. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kepada para wanita sekalian, kepada para wanita, saya wanita, anda wanita, tidak ada yang boleh menggantikan posisi kita sebagai ibu dan sebagai isteri. Tidak ada. Tidak ada yang menggantikan kita, posisi kita sebagai ibu dan sebagai isteri. Maka sesibuk apapun kita, sebesar mana pun tanggungjawab kita di luar rumah, kita tidak boleh mengabaikan asas-asas sebagai seorang ibu dan sebagai seorang isteri. Sebagai seorang ibu, Allah ciptakan fitrah wanita ini. Wanita ini fitrahnya, kebolehannya adalah mendidik. Dengan perkataannya yang lembut, dengan pemilihan perkataan yang tepat, dengan kerajinannya menyusun kata-kata. Kita boleh tengok perbezaan. Kalau kita suruh suami, bang, nasihatlah sikit anak tu, dia pun panggil anak tu. Okay, Abi nak cakap sikit ni. Dah, jangan buat. Jangan ulang lagi. Kita mesti tak puas hati tuan-puan sekalian. Kita dengar, alahai pendeknya, kenapa pendek sangat, cakaplah lebih sikit, bagi tahulah kalau dibuat macam ni jadi macam ni, kalau macam ni. Awak je lah yang cakap. Ibarat macam tu lah. Kalau ibu-ibu ni bebel, istilah bebel tapi nasihat, dia akan panjang sikit. Dia ada hujah-hujah dia. Dia ada sebab begini, sebab gini. Oh, dia kaitkan semua tu. Umi dulu gini. Dia kaitkan. Tengok ni video ni. Tengok remaja ni. Dia jadi macam ni punca. Oh, kalau ibu kreatif, dia punya otak kiri kanan bersambung, bersimpang siur. Dia cakap dengan ni. Memang itu kerana Allah berikan fitrah wanita tu. Dia begitu. Dia punya keinginan tu, kesungguhan tu, Allah berikan kepada wanita tu sangat tinggi. Subhanallah. Lepas tu dia akan tanya lagi, faham tak ni, dengan memek muka, dengan tubuh badan. Lepas tu Umi sayang anak Umi ni, harap anak Umi gitu. Kalau Abi dia senada statik dah. Okey, faham dah. Okey, ingat tu dia cakap ni. Okey, jangan ulang lagi. Kalau buat tu apa jadi? Masuk neraka. Neraka, tahu tak neraka? Oh, straightforward je. Ya, perangai mak-mak.
Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, tak apa, kita fokus. Kita fokus kepada nombor satu, ibu-ibu adalah mendidik. Kalaulah sebab dia banyak mendidik, lepas maghrib dia ngajar Quran, lepas tu dia ngajar hadis lagi, lepas tu bagi tazkirah lagi, sampailah dia tak lipat kain. Sampai tak lipat kain. Sebab ibu-ibu ni kata kat saya, Ustazah, kalau saya lipat kain, buat-buat kerja rumah, saya tak sempat mendidik anak langsung, Ustazah. Saya tak sempat didik anak langsung, Ustazah. Habis macam tu je seminggu. Padahal buat kerja rumah je. Bila saya duduk nak ngajar-ngaji tu, saya dah penat sangat saya rasa. Lag. Ada yang kata lag ni. TikTok lag teruk ni. Patutlah menurun. Tadi 4.9, sekarang 4.7. Sabar. Okey. Saya nak sarankan kepada ibu-ibu sekalian. Dan ini apa yang saya buat. Saya dah buat benda ni masa anak saya nombor 3. Kerap pula lagnya. Ya dah turun. Sebenarnya kena pasang dua-dua. Dah. Okey. Maaflah saya masuk bab ni sikit ya. Macam ni. Wahai para wanita sekalian, saya sebut tadi, peranan terbesar kita adalah mendidik. Mendidik anak-anak, mendidik diri kita dan juga mendidik suami. Istilah tu mungkinlah kurang tepat, mendidik suami, tapi ibaratnya ramai mana suami berubah kerana isteri. Ramai mana suami jadi baik kerana kata-kata lembut isteri yang mampu menundukkan suami. Ramai mana suami-suami hijrah kerana isteri. Oh, ini saya kata hebat ni wanita, Allah bagi kelebihan ni. Dia pandai mengayat, dia pandai cakap, dia pandai susun perkataan, dia pandai memujuk. Betul atau tidak? Mulut dia manis. Betul ke encik suami? Dia pandai ceramah, dia pandai tazkirah, dia pandai ni. Allah bagi kelebihan pada wanita ni. Subhanallah. Jadi dia soalannya, masa dia jadi ibu, dia didik. Bila jadi isteri, dia juga mendidik juga suami. Dia juga mendidik sekian-sekian anak. Kalau siapa yang belum kahwin, jangan rasa sedih. Ustazah ni, saya tak ada suami, saya tak ada anak. Dia boleh didik adik-beradik dia. Maksudnya, sikap untuk menyampaikan kebaikan ni. Tetapi, yang boleh mengganggu dia adalah penat. Emosi dia. Menyebabkan, bukan jadi mendidik, jadi mengherdik. Oh, tak jadi didik, jadi herdik. Suara dia, intonasi dia tinggi manjang. Oi, kalah tu. Siti Nurhaliza semua kalah. Pitching dia tu, dia boleh tinggi tu setengah jam, tak turun pitching dia tu. Mak dah cakap ni, ni apa ni? Okey. Berhenti kejap minum air, sambung balik. Gitu. Dia tak jadi didik, dia jadi herdik. Okey. Why? Sebab dia terlalu penat. Dia burn out. Dia tak ada untuk dirinya, dia terlalu penat. Penat kenapa? Banyak urusan rumah tangga. Betul atau tidak? Okey, sabar. Begini tuan-puan sekalian. Saya sebut tadi, diri kita tak boleh digantikan dengan sesiapa. Tetapi kerja kita boleh digantikan. Baik, saya ulang lagi sekali, harus difahami perkara ini dengan sebaiknya. Jangan kona-kona, jangan tiba-tiba cut video pendek, viral, lepas tu fitnah ke atas saya. Padahal saya terang panjang, tiba dia cut bahagian tu je 2 minit. Gitu. Okey. Kalau kita baca satu buku ni, ataupun alim ulama, okey tak apa, saya akan pergi ke situ juga nanti. Diri kita tidak boleh digantikan. Sebagai ibu, sebagai isteri, ibu mendidik dan beri kasih sayang. Sebagai isteri juga beri kasih sayang dan beri layanan yang terbaik buat suami. Senyum yang manis, suara yang sedap didengar, khidmat kepada suami. Okey, baik. Dan melayani keperluan batin suami dan keperluan zahir, wajah yang manis. Tapi sebab bila dah penat, muka tu masam memanjang. Suami tanya, kenapa masam? Kita pun bagi sambil buat kerja. Senyum pun senyum tak ikhlas. Okey.
ayat tu, kembali kepada ayat. Diri kita tak boleh digantikan, diri kita ni sebagai isteri, sebagai ibu. Tapi kerja kita boleh digantikan. Apa maksud saya lah? Ketika anak saya masuk 3, masa anak pertama okey lagi, masa anak kedua okey lagi, masa anak saya lahir anak ketiga Maisarah. Anak kami semua 7 orang. Masa ni kami dua-dua kerja, makan gaji. Kami, kaedah pengurusan kewangan kami akan gabung dua-dua gaji. Lepas tu kami akan bayar komitmen. Tinggallah 1 bulan contoh 300 je. Okay. Lepas tolak ni sikit. Memang tight sangat. Ketat sangat belanja tu. Memang jimat sangat. Okay. Tapi, okey lah. Saya balik masak dengan suami. Masak sendiri. Suami dia jadikan misi tolong-menolong. Anak kecil-kecil. Masuk Maisarah anak ketiga. Saya tak boleh kawal emosi saya. Saya jadi pemarah. Saya lepaskan penat pada anak-anak. Anak-anak biasalah, kita baru balik, dia nak manja dengan kita. Kita pula sibuk nak masak. Kita jadi marah. Duduk diam-diam. Umi nak masak ni. Macam-macam lah yang berlaku. Kalau kenang balik, saya rasa macam sedih. Anak tu tak faham. Anak tu nak ibu dia. Anak nak ibu dia. Faham Subhanallah. Lepas tu lama-lama saya fikir. Saya bincang dengan suami. Saya kata tak boleh dah. Tak boleh dah. Saya lebih sayang, saya lebih nak diri saya. Mungkin ada ibu-ibu boleh. Kan, ada ibu-ibu okey, semua okey. Mula-mula okey, lama-lama ada hari tak okey. So saya kata, tak boleh lah. Saya sebagai ibu, paling utama anak masa tu nak perhatian, nak kasih sayang. Betul, dia faham kita masak. Dia faham. Dia tak faham macam orang dewasa faham. Lepas tu tuan-puan sekalian, apa yang tindakan yang saya buat masa tu adalah saya tempah makanan dengan mangkuk tingkat. 5 hari, setiap hari saya tempah mangkuk tingkat. Saya tak tahu di tempat anda ada ke tidak, tapi di Seremban ni ada orang jual mangkuk tingkat. Mana 3 tingkat. Ada lauk, ada sayur, ada lauk. Ada 2 lauk, ada sayur. Ada jenis yang berkuah, ada sayur luar ni. Mangkuk tingkat. Hari-hari saya orang yang jual sediakan servis mangkuk tingkat tu, hantar ke pejabat, saya pun bawa balik rumah, saya panaskan, saya cuma masak nasi. So apa yang saya dapati ketika itu, saya jadi emosi saya makin stabil. Saya balik dengan anak, saya boleh bagi tumpuan. Kemudian kita boleh ada masa yang baik, yang berkualiti untuk ngajar mereka ngaji, untuk dengar mereka ngaji dan lain-lain. Okey. Selepas itu anak pun bertambah lagi. Subhanallah, masa tu saya rasa kerja kain ni sangat berat. Bukan berat apa, kerja tu tak susah. Tapi dengan anak kecil, dengan kerja yang hektik, dengan sekian, saya pun minta. Padahal masa tu kewangan kami sangat tight. Tetapi saya cakap dekat suami, saya kata, kita tak makan luar pun tak apa, kita tak pergi jalan-jalan pun tak apa. Dan saya tak ada nak beli apa-apa pun, cukup semua apa yang ada. Kita duduk rumah sewa yang kecil je. Tetapi semua itu tak penting bagi saya. Yang penting emosi saya sebagai ibu. Saya tak nak jadi ibu yang pemarah. Saya tak nak jadi ibu yang melepaskan penat saya pada anak-anak. Stres saya di pejabat selepas pada anak-anak. Saya tak nak. Jadi, apa yang saya buat? Saya minta dengan suami, kita kena allocate setiap minggu lebih kurang RM50 saja untuk upah orang gosok baju untuk 1 minggu. Dan dia lipat kain yang 1 minggu tu. Yang kita longgok 1 minggu tu, dia lipat dan dia gosok. Itu je. Sekali datang lebih kurang 2 jam bayar RM50. Macam tu lah. Dia sempat siap lipat siap ni. Mula-mula suami cakap juga, tak apalah, upah dia je lah, sayanglah duit RM50 1 minggu, sebulan dah 200, kita dah lah duit cukup-cukup makan. Saya ulang lagi, saya kata emosi saya lebih bermakna. Saya bukan isteri yang pemalas, saya bukan ibu yang pemalas, tetapi saya tak boleh saya tahu limit diri saya. Setengah orang, minta maaf ya, ramai yang cakap apa, okey, superwoman kan, ayat superwoman, semua benda boleh buat. Anak settle, itu settle, ini settle. Wallahualam. Boleh jadi ada wanita yang seperti itu. Superwoman betul-betul. Kerja excellent, dekat rumah sebagai ibu excellent, sebagai isteri excellent. Macam tak penat. Wallahualam. Saya wanita yang bersalin dengan kerap apa semua. Saya bagi tahu tu serang. Tak apa tak ada handbag, tak apa tak ada kasut, tak apa tak pergi jalan, tak apa tak pergi makan luar, tak apa. Tapi emosi saya lebih mahal, lebih berharga. Jadi, masa tu, 5 hari kerja, hujung minggu saya masak, ambil mangkuk tingkat. Lepas tu, kain ada yang uruskan. Tuan-puan sekalian, kalau kita bincang
merujuk kepada kitab-kitab muktabar dan perbincangan dalam mazhab Syafi'i. Bincang, adakah suami wajib menyediakan pembantu kepada isteri? Topik ni tuan-puan sekalian. Kalau saya nak baca, saya boleh sebutkan kitab mana. Okey. Saya minta tim penyelidikan bagi saya tentang perbahasan. Sebahagian mazhab menyebutkan perbahasan ni, kita dah siapkan penulisan ni. Saya minta tim PTR tolong segerakan beri kepada saya tentang berkaitan ni. Nanti kita akan bacakan. Tim R&D ada ni. Sebagian ulama menyebutkan wajib suami menyediakan pembantu bagi isterinya. Sebagian ulama kata disunatkan. Ada sebagian kata harus. Maksudnya, tuan-puan sekalian, jika kita tak mampu nak ada pembantu yang duduk di dalam rumah, kita tak selesa, kita tak suka, suami boleh menyediakan pembantu untuk isteri, walaupun yang daily pembantu. Percayalah, suami-suami yang nak sediakan isteri pembantu walaupun seminggu sekali je dia datang. Seminggu 2 kali je dia datang. Walaupun suri rumah. Subhanallah. Saya pernah sebut perkara ni. Dan hari tu ada seorang suami dia cakap macam ni. Ustazah, terima kasih. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Kenapa tuan? Ada apa? Saya dengar ceramah Ustazah hari tu berkenaan dengan macam mana suami Ustazah sediakan pembantu walaupun tak mampu ni datang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Saya buat dekat isteri saya. Isteri saya suri rumah Ustazah. Isteri saya suri rumah. Walaupun anak seorang je. Kalau fikir logik tak adalah sibuk sangat. Tak adalah penat sangat. Saya tak tahu yang anak ramai, saya tak tahu macam mana. Saya buat seminggu 2 kali macam tu lah. Saya cari orang-orang susah apa semua, tolong isteri saya buat kerja kat rumah. Settlekan kain untuk 1 minggu, gosok 1 minggu contoh. Lepas tu 1 kali lagi dia datang, dia boleh sapu-sapu lap-lap yang isteri saya dah malas nak buat dah. Ustazah tahu tak, dia punya happy, dia punya gembira tu, saya tak pernah tengok isteri saya gembira macam tu. Dia punya seronok tu lebih seronok daripada saya bawa dia pergi bercuti. Lebih seronok daripada saya beli dia hadiah-hadiah. Handbag ke apa. Rupanya itulah keseronokan. Sebab apa? Bukan apa Ustazah. Kami ni kadang asyik gaduh pasal dia cakap saya malas. Saya ngaku saya memang malas nak buat kerja rumah. Saya membesar mak saya buat kerja rumah. Saya buat pun ala kadar, isi saya tak puas hati. So, bila saya gantikan, ada pembantu ni yang datang seminggu 2 kali, seminggu sekali ni, dia dah happy sangat. Dia punya happy tu luar biasa. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ya. Jadi, saya percaya suami-suami yang berusaha keras cari rezeki dengan niat nak ada seminggu sekali je bantu isteri dia, Allah akan lapangkan rezeki. Percayalah. Allah akan murahkan rezeki. Tuan-puan sekalian, kalau kita cari pembantu yang datang ke rumah ni, jumpa. Hari tu, ada sahabat saya burn out ni. Stres, muka stres, nangis-nangis jumpa saya. Kawan saya ni, nangis-nangis jumpa saya. Hazwa, tolong gini. Kenapa? Saya asyik marah-marah anak saya. Saya masih saya anak-anak. Saya bukan tak sayang anak, tapi saya tak tahu saya tak nak kontrol. Saya penat, saya kena urus ni. Tahu saya cakap apa? Saya tak akan cakap, suami tolong tak? Saya tak akan siasat suami dia malah ke rajin nak tolong ke tak apa semua. Sebab masalah isteri ni ada expectation dia. Kau nak lipat kain ni, lipat gini. Bila suami tak lipat macam dia nak, lagi stres. Dia kalau boleh, kalau hidang tu cara gini. Akhirnya suami pun burn out juga. Suami pun malah nak nolong isteri. Okey. Saya cakap kat dia, tak ada penyelesaian lain. Awak kena cari pembantu untuk diri awak. Awak kena cari pembantu. Lepas tu kan, saya telefon, saya follow up. Dah cari belum? Belum. Jangan mengadu lagi masalah dengan saya. Kalau awak tak bersungguh-sungguh cari. Lepas tu lama-lama, dia telefon balik. Asma, terima kasih. Terima kasih sangat. Alhamdulillah. Saya cari-cari ada orang kampung, walaupun jauh sikit saya pergi ambil, dia tolong pasal kain je dia tolong. Saya dah berubah sangat dah. Saya dengan anak lain apa. Rupanya, tengah masak duk fikir pasal kain. Macam mana tak stres? Tengah pasal kain, duk fikir pasal nak gosok baju. Lepas tu stres. Tak ada masa nak ngajar ngaji pada anak. Tak ada masa nak enjoy dengan anak, nak main-main Lego, nak main itu, nak peluk-peluk, nak enjoy. Tak ada masa. Lepas tu masuk bilik nak tidur, gaduh dengan lelaki pula. Awak tak nolong saya. Awak tak ni, awak tak apa.
Awak tak ni. Saya masa basuh kain apa semua, kenapa tak boleh ngaji anak? Anak tu tanggungjawab awak juga. Dah gaduh dengan anak, gaduh dengan lelaki, pergi kat pejabat, gaduh dengan kawan-kawan pula sebab masalah kat rumah dibawa ke pejabat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya dulu perunding cara rumah tangga. Sebab itu ulama bincang pasal ni. Tak ada lagi ni, mana dia orang ni? Sebenarnya kita dah tulis panjang dah, mana ni? Tak bagi lagi ni. Pasal hukum, pasal bab-bab kerja di rumah. Hari tu viral, orang lelaki nak marah pada saya, suami-suami nak marah pada saya. Bab saya kata suami tak boleh paksa isteri. Kalau isteri tak mampu nak buat kerja rumah, suami kena fikir alternatif lain. Kalau isteri tu dah penat, dah exhausted dah lembek, dah lunyai dah, tapi video tu dia post pendek, marah-marah. Ustaz-ustaz ni semualah marah-marah, ramai yang marah. Mana tim ni? Bagi je saya terus yang dah siap tulis, cuma kita tak post saja lagi. Ya Allah, lambatnya. Saya dah bagi masa panjang. Dia orang tak bertugas ke ni? Beri terus artikel tu. Sabar. Buat bertenang semua. Saya bukan cakap ikut emosi ni. Okay. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi, saya nak bagi tahu kepada yang perempuan, yang wanita. Kalaulah suami tak mahu, tak nak, kita bertindak sendiri je. Saya cakap sungguh ni, bertindak sendiri je. Dan lagi wanita yang bekerja, janganlah sayang duit tu. Kedekut sangat dengan diri sendiri. Kedekut. Saya cakap ramai wanita kedekut. Kedekut dengan diri sendiri. Tak tahu kenapa. Sayang duit. Tapi dia tak sayang emosi dia yang dah koyak rabak tu. Dia tak fikir kesan pada anak-anak tu. Dia fikir tapi dia tak bertindak. Cari. Kan contohlah, kalau kami duduk di Senawang, dia ada Senawang macam-macam ada. Kan orang duduk Sungai Buloh macam-macam ada. Kan ada page community tu. Cuba anda buat iklan kat situ. Saya mencari pembantu rumah daily. Saya mencari pencuci. Dia ada istilah dia yang datang seminggu sekali je. Nanti ada orang PM. Percayalah. Ada orang-orang susah yang tengok iklan tu, dia akan PM. Masya Allah. Dia kata, boleh, saya ibu tunggal, saya memang perlu cari rezeki. 2 jam berapa ya? RM50. Oh, ramai yang sanggup. Ada yang sejam RM40, RM30, ada 2 jam, dia kira berapa. Kita bertindak sendiri je. Jadi bila dia datang, masa kita ada kat rumah, kalau tak percaya pada dia, hujung minggu dia datang. Yang baju yang kita jemur tu, lipat sangat mencabar. Lipat paling mencabar. Jadi nak lipat tu, so kita tunggu je 1 minggu, kita simpan, kita longgok je kat situ 1 minggu. Nanti dia datang lipat. Lepas tu tinggal kita susun. Kalaupun nak suruh dia susun, ajar dia susun. Lepas tu dia gosok 1 minggu. Dah ringan sangat. Kita je bertindak sendiri. Waktu dia tengah lipat, dia urus ke, kita pun duduk dengan anak-anak, main-main dengan anak, tengok TV sama-sama dengan anak, layan, dengar dia ngaji Quran, dengar borak dengan anak, baca buku dengan anak. Subhanallah. Sebab ramai yang macam ni. Alah, bukan susah sangat pun. Benda tu mudah je, dia kata sekian-sekian. Okey, dengar ni. Saya kata. Saya baca ni ya. Perbahasan mazhab tentang tugasan dalam rumah. Kewajipan suami ataupun isteri. Dalam mazhab Syafi'i. Yang ni yang kena cut. Jangan cut yang pendek. Saya bacakan ni. Dalam mazhab Syafi'i. Hukum menyediakan makanan untuk isteri adalah seperti berikut. Ini bab makanan. Jika bab pembantu juga umum. Jika isteri itu telah terbiasa dengan kehidupan yang memiliki pembantu rumah untuk menyediakan makan, maka kebanyakan ulama Syafi'iyah sepakat bahawa tugasan menyediakan makanan bagi isteri adalah kewajipan suami. Sama ada suami itu menyediakan pembantu rumah atau dia sendiri yang memasak untuk isterinya. Sampai macam tu, tuan-puan sekalian. Saya ulang lagi sekali. Jika isteri itu telah terbiasa dengan kehidupan, dia membesar dengan kehidupan, ada pembantu di rumahnya.
Maksudnya mak dia dulu pun ada pembantu rumah. Tuan-puan sekalian, cerita pembantu rumah ni, bacalah sirah Nabi. Hampir setiap isteri Nabi ada pembantu rumah. Nabi orang kaya ya. Sebab itu Nabi boleh menyediakan rumah untuk setiap orang isteri, dan Nabi juga menyediakan pembantu untuk isteri-isteri. Kalau kita baca sirah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah ada berapa orang pembantu? Rasulullah sediakan pembantu untuk menguruskan anak-anak. Di kalangan sahabat Nabi, kalau kita baca sirah-sirah, kan, ini pembantu ini, wanita bernama sekian-sekian adalah pembantu sekian-sekian. Rasul sendiri ada pembantu, tuan-puan sekalian. Rasul kan sibuk. Rasul kan Perdana Menteri, Presiden, dan lebih tinggi daripada tu, Rasul sekian-sekian. Rasul sendiri ada pembantu. Dan untuk isi Nabi pun Nabi sediakan pembantu. Tapi untuk anaknya Fatimah, Nabi didik cara Nabi supaya bagi wanita yang tidak mampu ada pembantu, maka penggantinya adalah zikir Fatimah. Nanti saya kongsi zikir Fatimah yang Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu. Sebab masa tu Sayyidah Fatimah minta dengan Nabi, "Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah kepadaku seorang pembantu ya Rasulullah." Maksudnya budaya di zaman Nabi juga, isteri-isteri wanita di zaman tersebut ada pembantu. Subhanallah. Dia jadi macam ni tau. Termasuk dalam dia meletakkan itu kewajipan seorang suami. Jadi suami berusaha keraslah untuk sediakan isteri pembantu. Kerana kembali kepada ayat yang saya sebut tadi, diri kita sebagai ibu dan sebagai isteri tidak boleh digantikan, tetapi tugas-tugas kita boleh digantikan. Kerja-kerja rumah tangga boleh digantikan, tetapi diri kita as a physically kita, mentally kita, emotional kita tidak boleh digantikan. Ibu tugas utama dia mendidik anak. Ramai ibu tidak buat kerja mendidik, sedangkan didikan seorang ibu lah the most powerful pendidikan apa? The most powerful ialah education ke apa, mendidik, membentuk adalah ibu. Takkan sama dengan guru-guru membentuk. Luar biasa sentuhan ibu. Tetapi ibu penat, ibu tak mampu buat, tak boleh nak fokus. Bila ngajar ngaji je, ibu-ibu akan bertukar jadi raksasa. Sampai koyak Al-Quran, sampai marah-marah. Anak ketakutan bila nak ngaji dengan ibu. Ibu terlalu penat. Bila terlalu penat, dia tak boleh menampung emosi dia. Dia lepaskan masa tu. Allahu Akbar. Okey. Saya ulang lagi sekali. Dalam mazhab Syafi'i, jika isi itu telah terbiasa dengan kehidupan yang memiliki pembantu rumah untuk menyediakan makan, maka kebanyakan ulama Syafi'iyah sepakat bahawa tugasan menyediakan makanan bagi isteri adalah kewajipan suami. Sama ada suami itu menyediakan pembantu rumah atau dia sendiri memasak untuk isterinya. Pendapat yang kedua, jika isi itu telah terbiasa dengan kehidupan mengurus dirinya sendiri tanpa pembantu rumah, maka dalam hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah antaranya Ibnu Ar-Rifa'ah dan Al-Azra'i mentarjihkan bahawa tidak wajib ke atas suami untuk menyediakan pembantu rumah atau memasak untuk isterinya. Dan selain daripada keduanya, Ibnu Ar-Rifa'ah dan Al-Azra'i berpendapat. Okey, dan selain daripada dua ulama mazhab Syafi'i ini berkata bahawa suami tetap wajib menyediakan pembantu rumah atau memasak untuk isterinya. Tidak kira sama ada isterinya itu adalah wanita yang adatnya memiliki pembantu rumah ataupun tidak. Okey, faham tak? Ini poin penting yang perlu kita pegang dan faham. Mengikut mazhab Syafi'i, hukum menyediakan pembantu rumah, pendapat yang pertama, bagi isteri, suami nikah dengan seorang wanita yang membesar dengan di rumahnya sudah ada pembantu rumah. Maksudnya daripada dia kecil sampai dia besar, ibu dia ada pembantu rumah, ada pembantu. Jadi dia dah terbiasa kehidupannya adalah membesar dengan ada pembantu. Faham ya? Jadi dia bukan anak yang mahir memasak, bukan pandai masak, menguruskan rumah dengan cekap, dengan cepat, sebab dia membesar ada pembantu. Bagi suami yang menikahi wanita seperti ini, sepakat mazhab Syafi'i menyebutkan wajib bagi suami yang ada isteri yang membesar dalam rumah tangga begini menyediakan bagi isterinya pembantu, dan kewajipan suami menyediakan makan. Sama ada pembantu rumah yang masak menyediakan ataupun suami itu sendiri yang beli makanan ataupun masak. Kewajipan, wajib. Bukan sunan, bukan harus, tapi wajib. Namun
pada zaman moden sekarang, Masya Allah, saya pun masak. Kan? Suami pun tolong. Di situ ada ihsan seorang isteri. Yang turut sama memasak, menyediakan makan. It's okay, saya masak, saya memang suka, siang-siang. Tapi kewajipannya adalah pada suami. Okay, jangan marah ya. Orang lelaki, jangan marah. Saya bukan saya yang cakap. Bukan Ustazah Asmat cakap. Tak. Sekarang saya sebutkan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Itu situasi pertama. Situasi yang kedua, iaitu suami nikah dengan seorang wanita yang mana wanita ini di kalangan orang biasa. Yang dia membesar, tidak ada pembantu rumah. Dan dia dah terbiasa daripada kecil, remaja sampai besar, sampai kahwin, dia memang menguruskan dirinya sendiri. Dia boleh masak, dia urus rumah tangga. Dia tak pernah hidupnya ada pembantu rumah. Dalam situasi ini ada dua pendapat ulama mazhab Syafi'i kita. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa tidak wajib bagi suaminya, dia kan pembantu, tidak wajib suami memasak dan menjadikan makanan. Dan ia bukanlah jadi wajib isteri pula, tak, kewajipan bersama. Itu pendapat yang pertama. Ini yang isteri orang kebanyakan yang tak mampu, yang hidup susah apa semua. Tapi pendapat yang kedua pula mengatakan tetap wajib walaupun isteri itu tak pernah ada pembantu. Membesar dalam keluarga yang susah, memang berdikari. Tetap suami wajib menyediakan makan. Kalau dia bukan dia yang menyediakan, dia masak ataupun dia beli, tetap wajib ke atasnya menyediakan pembantu supaya dapat menyediakan makan dan minum untuk isterinya. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tengok lagi. Kata Syekh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i. Maksudnya, dan wajib juga ke atas seorang suami untuk memberikan perbelanjaan seperti upah kepada isteri yang melakukan kerja-kerja rumah seperti mengisar gandum, mengadunnya dan menguli serta memasaknya jika isterinya itu bukan dari golongan yang biasa melakukan hal demikian. Menyediakan makanan dengan diri sendiri, ini adalah pendapat yang diterjemahkan oleh Ibnu Rifa'ah dan Al-Azra'i, namun saya daripada keduanya menterjemahkan bahawa tiada perbezaan di antara wanita yang biasa memasak sendiri dan di antara wanita memiliki pembantu rumah untuk memasak. Okey. Subhanallah. Kata Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, wajib ke atas seorang suami untuk memberikan isterinya makanan seperti bijiran gandum atau makanan asasi yang menjadi adat bagi isterinya, dan wajib ke atas suami untuk menguli gandum tersebut dan memasaknya. Dan isteri wajib diberikan peralatan untuk memasak, makan dan minum seperti periuk, piring, gelas, dan isteri juga wajib diberikan tempat tinggal yang layak baginya pada adatnya. Dan kata Imam Al-Bajuri mensyarahkan kalam ini, kewajipan memasak tersebut hendaklah diuruskan oleh suami itu sendiri, atau jika ia tidak mahu memasak, maka ia perlu memberikan duit belanja untuk isteri menyiapkan makanan, sama ada melalui pembantu ataupun dibeli yang sudah pun siap. Okey, di dalam Rawdah At-Talibin, Imam An-Nawawi menukilkan kalam Imam Al-Baghawi. Imam An-Nawawi menukilkan kalam Imam Al-Baghawi. Ini penting, tolong dengar. Subhanallah. Memanglah orang perempuan seronok dengar ni. Tetapi bukan tujuan saya untuk membuatkan isteri menuntut kepada suami yang suami tak mampu. Bawa bincang elok-elok perkara ni. Bawa bincang. Sebab ini ada dalam Islam, para ulama bincang. Sebab pergaduhan suami isteri kerana hal-hal pengurusan rumah tangga bukan hari ini je. Suami isteri gaduh bab ni. Benda ini sudah berlaku daripada zaman berzaman, daripada awal kewujudan suami isteri dah gaduh dah. So, Islam adalah agama rahmat, agama yang sangat adil. Islam adalah agama yang sangat menjaga kebajikan suami dan kebajikan isteri. Okey, dengarkan. Ini adalah di dalam Rawdah At-Talibin, ini nama kitab. Imam An-Nawawi menukilkan kalam Imam Al-Baghawi. Adapun tugasan memasak, mengemas rumah, membasuh pakaian, maka ia tidak wajib bagi isteri. Dan juga tidak wajib ke atasnya untuk melakukannya. Sebaliknya, tugasan tersebut adalah tanggungjawab suami. Maka dia boleh memilih sama ada dia melakukan sendiri ataupun dengan menggantikan kepada pembantu rumah. Rawdah At-Talibin oleh Imam An-Nawawi jilid 6 muka surat 49, cetakan Dar Al-Faiha. Hari itu kan bila saya sebut isteri tak wajib
Dan sekiranya suami memaksa, lepas tu isteri ni enggan, isteri ni tak boleh dikatakan isteri yang apa kita panggil, isteri yang engkar perintah suami, ataupun isteri yang kita panggil nusyus, ataupun isteri yang dilaknat dan lain-lain. Allahu Akbar. Bila sebut bukan kewajipan, maka di situ ada pilihan. Why? Kalaulah sebab isteri tu malas, suami harus bersabar untuk didik isteri jadi rajin. Kalau sebab isteri tu penat, tak larat, suami perlu fikir alternatif lain. Carilah pembantu walaupun yang sementara, datang seminggu sekali. Okey, saya tahu awak penat. Isteri nangis-nangis dekat suami ni, bang, saya dah marah anak, saya cubit lagi anak saya cubit lagi, sian dia. Suami patut peluk masa tu. Sayang, awak sebenarnya penat, awak sebenarnya ibu yang penyayang, awak bukan ibu teruk. Saya teruk, sian anak tu nangis, merah dia, saya cubit. Sebenarnya awak penat, awak dah tak larat. Walaupun awak si rumah, saya faham awak penat. Tak apa sayang, saya akan cari yang akan bantu bab kain je. Oh, ini suami yang terbaik. Suami yang terbaik, yang faham tentang hukum hakam, yang faham tentang syariat, yang faham tentang tanggungjawabnya. Ini saya belum cerita ramai mana suami yang pemalas hari ni, balik layan diri je, main game je, tahu makan je, tak tolong masak, tak tolong kemas, tak tolong ni. Isteri tak ada pilihan. Kalau dia tak buat, siapa yang buat? Sebab suami ada pilihan. Dia tak buat, dia tahu isteri dia buat. Dia tahu kalau dia tak uruskan anak isteri dia buat. Tapi isteri dinding yang terakhir dah tak ada orang lain dah belakang dia. Akhirnya isteri inilah yang buat. Isteri inilah yang hadap. Sebab itu saya percaya kenapa ada perbincangan alim ulama yang muktabar sampai Imam Nawawi sendiri menyebut dan menukilkan dalam kitabnya bab pengusaha rumah tangga. So, rumah tangga perlu diuruskan dengan syariat, bukan dengan emosi, bukan dengan adat. Ya, adat kita, orang lelaki dilayan, dirajakan, sampai air basuh tangan pun dibawa. Silakan kepada siapa yang nak melayani suami yang begitu. Dan kepada isteri yang tak melayani suami sampai tahap itu, jangan rasa kita kurang. Oh, saya ni isteri yang kurang baik, saya ni tak ada sampai tahap tu. Saya ni. Suami dekat rumah sama je. Tuan-puan sekalian, Nabi SAW sebaik-baik manusia, apa yang Nabi buat di rumah? Nabi menyediakan makanan, Nabi masak sama-sama dengan isteri. Nabi punya kasut koyak Nabi jahit sendiri, baju koyak Nabi jahit sendiri. Kalau kita fikir logik, isteri Nabi buat apa kat rumah? Takkan tak ada masa. Nabi tu sibuk. Memang sibuk sangatlah Nabi. Mesyuarat itu, mesyuarat ini, uruskan kota Madinah, uruskan itu ini. Takkanlah isteri Nabi ni tak boleh nak tolong jahit kasut Nabi. Isteri kan ramai. Kenapa tak ada? Tetapi itulah catatan sirah dan sejarahnya. Nabi jahit sendiri. Why? Nabi nak tunjuk contoh. Tanggungjawab seorang suami, sibuk macam mana dia di luar rumah, di dalam rumah dia adalah ketua rumah tangga. Saya percaya, saya lihat ramai suami yang sangat bertanggungjawab walaupun dia penat balik rumah, dia tahu tanggungjawab dia buat. Dia buat. Rizkinya Allah beri jaminan rizki. Allah jadikan keluarga itu bahagia. Sebab kepenatan suami, dia tidak beremosi macam isteri. Itu fakta. Suami penat macam mana, dia tak akan beremosi macam isteri yang penat. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Dia tak akan sama. Tapi isteri yang penat, dia boleh beremosi. Dahsyat. Ada seorang staf kami, saya tak sebutlah siapa, tapi di kalangan kami tahu. Staf ni, Masya Allah, ya, dia sebab dia selalu dia menguruskan kami juga, lelaki. Anak dia 4 orang. Dah kahwin dekat 15 tahun kot. Ada berapa orang staf lelaki kami macam ni? Di media pun ada seorang, betul tak? Di media ada seorang. Lepas tu ada yang dekat kami seorang, staf lelaki ni. Yang ni kan, okey, satu hari saya bawa-bawa dengan dia. Sajalah bawa-borak. Dia mu'alaf, dia masuk Islam, dia asal Kristian. Lepas tu dia masuk Islam, ialah kahwin dengan orang Melayu kita. Lepas tu saya borak-borak, saya pun tanya, siapa yang masak kat rumah? Saya, Ustazah, saya yang masak. Awak masak? Hari-hari awak masak? Ya, Ustazah. Isteri dia suri rumah tau. Saya? Isteri awak suri rumah kan? Ya, isteri saya memang suri rumah.
Dia tak masak. Tak, saya yang masak. Sama ada saya, kalau pagi saya bangun awal saya masak. Lepas tu, kalau makan tengah hari, anak-anak, dia orang makanlah dulu menengang-nengan. Dia orang akan tunggu juga. So, isi saya akan tunggu juga saya balik untuk masak. Habis tu, macam sekarang ni balik pukul 8 malam. Ya. Paling lambat pukul 10. Dia orang akan tunggu juga. Isi saya tak masak. Saya yang akan masak walaupun pukul 8 malam saya balik. Saya akan beritahu dia lah, saya balik lambat sikit sebab ada kerja ni. Tapi setiap petang saya balik, saya akan masak, isi anak-anak saya makan. Kan isi awak saya rumah, saya tak boleh nak terima lagi kan. Tapi itulah sefahaman kami. Isi saya kan dah uruskan anak. Anak kan semua pergi sekolah. Anak kan semua dah sekolah. Ya betul, anak saya semua dah sekolah. So dia adalah waktu pagi kan. Dia ada waktu nak masak kan. Saya tak puas hati. Saya kata, ya Ustazah. Tapi itu daripada awal kahwin dulu. Masa anak kecil-kecil semua, memang saya yang masak. Walaupun saya bekerja, saya akan balik, saya akan masak. Lepas tu, isteri, dia kan dah jaga anak. Walaupun sekarang anak dah pergi sekolah, sefahaman tu tetap diteruskan. Jadi ini waktu dia boleh rehat-rehat sikit. Tapi dia tetap uruskan kain, kemas rumah. So, saya masak. Hujung minggu, barulah isteri masak. Oh, hujung minggu baru isteri masak. Sebab apa? Sebab masa tu giliran saya pula urus kain, urus baju, kemas rumah. So, isteri saya masak. Macam tu jadualnya. Ada seorang staf lelaki ni pula, dia akan bangun awal sebelum subuh sejam sebelum untuk masak sarapan. Isterinya juga duduk di rumah. Isterinya pun bukan kerja dekat luar, ada rumah buat freelance kadang-kadang gini. Lepas tu, dia kata saya dah siap masak dah. Saya akan masak sarapan dan masak makan tengah hari. Subhanallah, saya kata, memang ada lelaki macam ni. Yang dia tahu, dia kata saya tahu kewajipan menyediakan makan saya. Saya tahu isi saya boleh buat. Saya tahu, tapi saya happy buat. Dan saya rasa bila saya buat yang tu, ketenangan, kekuatan, dan saya tidak perlu meminta-minta, menagih-nagih untuk isteri saya menghormati. Sebab saya nampak di situ ada balance. Dan saya nampak bahagia. Saya suka tengok. Saya nak cerita, saya membesar, ayah saya masak. Semua daripada saya lahir, sejak lahir sampai ayah saya meninggal, ayah saya masak all the time. Mak saya bukan tak pandai masak. Mak saya sedap masak. Tetapi adik-adik saya 10 orang. Kami membesar dengan air tangan ayah. Ayah saya masak sarapan, ayah saya masak sahur, ayah saya masak buka puasa. Dia yang masak. Ayah saya sangat sibuk. Sibuk. Kalau balik lewat, balik ini sibuk. Dengan pekerjaannya, dengan urusannya, sangat sibuk. Tapi bab masak, part ayah. Subhanallah. Jadi kesimpulan, sekiranya seorang lelaki tak mampu, tak boleh nak masak, it's okay. Anda fikirkan alternatif lain untuk meringankan beban isteri ini. Okay? Kenapa? Untuk meringankan beban isteri ni, tuan-puan sekalian. Subhanallah. Kepada siapa yang baru masuk, sekarang 6,000 dekat TikTok, 4,000 dekat ni, semua 10,000 dekat 11,000. Betul tak topik ini penting untuk berikan penjelasan dan pencerahan? Ramai isteri yang tak boleh nak sampaikan mesej ni pada suami. Jadi, anda boleh je, bang, tolong dengar jap apa Ustazah Asmat ni cakap. Tak apalah saya yang dimaki oleh suami tu. Ustazah ni tak betul ni, Ustazah ni salah ni. Bang, kali ni awak dengar apa yang Ustazah sebut ni daripada Imam Nawawi dalam kitabnya, daripada Imam Al-Barawi, daripada sekian-sekian. Bukan Ustazah sendiri yang cakap tentang bab ini. Dan apa yang ni, inilah isi hati saya. Tak apalah, saya jadi orang tengah. It's okay. Kalau suami tu nak marah pun marah saya. Dah ramai dah yang suami marah saya. Sebab apa? Dia rasa tercabar. Apa ni, daripada dulu saya membesar, mak saya yang buat semua. Mak saya yang masak ni tiba-tiba nak ngajar-ngajar pula nak ubah-ubah. Sebenarnya nak teruskan tradisi, silakan. Tak ada salah teruskan tradisi. Tapi sekiranya ada masalah dalam rumah tangga, tak ada keseimbangan emosi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keseronokan, anak tu trauma tengok mak dia jadi rasaksa. Mak dia suara tinggi je selalu. Masa ni bukannya suami ni kata awak ni sabarlah sikit. Jadi ibu tu sabar boleh tak? Penyabar sikit boleh tak? Emosi tu kontrol sikit. Anak tu macam dah takut. Memanglah anak tu manja dengan bapak, bapak tak pernah marah. Beban tu mak yang tanggung. Burn out tu ibu yang tanggung. Sebenarnya suami yang isteri kerja teruk-teruk ni, lembek lunyai ni, yang mulutnya tiba-tiba cakap sabar, tak layak nak cakap macam tu. Sebenarnya masa itu, bapa ni, suami ni kena terus tahu, faham. Aku kena buat sesuatu. Isteri aku dulu, aku kahwin dulu lembut orangnya. Dia berubah sebab apa?
Oh, sebab diriku tak membantu dia, tak buat sesuatu. Subhanallah. Kalau tuan-puan tengok di TikTok, di IG ni, ramai yang buat emoji nangis. Saya lah tu Ustazah, hari-hari saya nangis, hari-hari saya jerit anak, hari-hari saya cubit anak, hari-hari saya pukul anak. Saya dapat aduan ni, komen aduan. Saya akan kata, ya Allah puan, sian puan. Puan asal wanita yang lembut, wanita yang baik, wanita penyayang. Berubah kerana apa? Kerana situasi yang sangat berat dan membebankan. Masya Allah. Jadi kepada siapa yang baru masuk, sebab ni 9.2K ni dekat TikTok, siapa yang baru masuk ni, saya nak cakap begini. Anda kena dengar sebelum. Untuk dengar sebelum, sebab saya bawa dah hujah mazhab Syafi'i kita kata apa tentang pembantu rumah, tugasan rumah tangga ni tugasan siapa, berdasarkan ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab, bukan kata-kata saya, bukan mazhab saya, bukan kata-kata saya. Kemudian bab menyediakan makanan, bab masak, sekian-sekian. So, saya beri penjelasan tadi yang seimbang. Saya beri seimbang. Saya bukan berat sebelah perempuan saja. Saya berikan juga penyelesaian bagi lelaki. Dan sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, sebab saya kena bertolak pukul 9. Saya ada ceramah di lokasi di Bangi. Saya kena sudah, tak boleh lebih daripada pukul 9. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan minum air. Ini tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, walau bagaimanapun, gaya tu kan. Walau bagaimanapun, saya faham ada suami yang tak mampu sediakan pembantu, walaupun seminggu sekali sahaja. Cari pembantu yang urus kain je. Saya cerita pengalaman saya tadi. Anak ketiga cari yang makanan dah siap. Anak keempat saya cari pembantu khas untuk urus kain je. Saya tak cerita anak yang kelima keenam. Lepas tu tolong kemas pula. Subhanallah, sebab saya kata diri saya tak boleh dibantu. Emosi saya lebih mahal daripada pekerjaan-pekerjaan tu. Duit tu biarlah tak ada duit nak makan luar, tak ada duit nak pergi jalan. Emosi saya lebih mahal daripada, lebih bernilai daripada pergi jalan, beli handbag, beli kasut ni. Saya lebih prefer, lebih utamakan emosi saya, yang mana saya tak mampu nak kawal emosi saya bila saya terlalu penat. Jadi, saya nak jadi ibu yang penyayang, yang boleh gurau dengan anak, boleh main dengan anak, boleh dengar anak ngaji, boleh baca buku sama-sama. So, saya cerita ni bukan masa saya tengah ada kelapangan rezeki. Masa kami dulu tak ada duit pun. Tak ada duit pun. Duit cukup-cukup makan je. Bahkan, tahu kami buat apa suami isteri? Saya dulu, suami saya pergi meniaga pasar malam. Siang kerja, malam pergi meniaga pasar malam. Saya buat catering, saya buat macam-macam. Saya jadi babysitter. Maksudnya, situasi tu dalam keadaan kami tak ada duit pun. Tapi masa tu, saya cakap dengan suami saya kata, saya tak mampu kontrol emosi saya. Saya nak saya jadi macam diri saya dulu, seorang ibu yang penyayang. Sekarang, bila anak 3, 4, saya perlukan pembantu. Suami tak mampu, saya pun tak mampu. Nak cari pembantu yang duduk di rumah, ejen semua tu tak mampu. So, cari yang daily. Doa, minta dengan Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Berilah aku pembantu ya Allah. Aku tak mampu dah ni ya Allah. Tak mampu dari segi apa? Emosi ni, penat ni. Akhirnya, alhamdulillah Allah mudahkan. Dapat cari yang datang hari, seminggu sekali uruskan kain, seminggu sekali sekian-sekian. Kena dengar balik cerita saya pada awal. Sebab ni dah penghujung dah. Cerita tu panjang tadi. Bagi yang betul-betul tak mampu, memang cukup makan. Orang susah, anak ramai. Apa yang boleh dibuat? Inilah dia amalan zikir Fatimah. Ini adalah kisah yang sahih yang berlaku pada Sayyidatina Fatimah sendiri. Satu hari, Sayyidatina Fatimah dengar Nabi pulang daripada satu perang yang mana ada ramai tawanan perang di kalangan wanita. Okey, cerita pasal tawanan perang ni pun satu hal, tuan-puan sekian. Okey, sekarang bab ini saya nak pindah ke whiteboard. Saya nak tulis. Ini amalan kepada siapa yang tidak mampu, betul-betul tak mampu. Dan isteri tahu suami tak mampu dan isteri pun takkan sanggup pun. Bang, saya nak minta ni ceramah Ustazah. Awak takkan tak tahu duit kita cukup makan je. Awak kan yang pegang duit gaji saya. Awak sendiri tahu kita tak mampu. Jadi apa amalannya? Mari kita pergi dekat whiteboard. Okey. Subhanallah. Ustaz, tolong juga. Nanti saya akan promote. Kena sangat dengan tajuk kita ni. Tuan-puan sekalian, sebenarnya apa yang saya bicarakan pagi ni, ia datang spontan tanpa dirancang. Alhamdulillah, saya kira topik ni adalah topik yang penting sebenarnya. Topik yang boleh menyelesaikan macam-macam isu. Isu suami isteri,
isu dengan anak, isu tanggungjawab ibu ayah terhadap anak dan lain-lain. Okey, encik suami, Masya Allah, dalam bab ini saya nak jemput encik suami lah. Okey, encik suami sekali, sedang elok saya pun pakai hijau, encik pun pakai hijau. Okey, kena rapat sebab kita faham kamera lurus tu dia sempit je. Awak boleh ke belakang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh encik sahkan apa yang saya ceritakan tadi? Benar dan tepat sekali. Do you believe it or not? Believe it or not? Believe it. Adakah saya dikira isteri yang pemalas? Sebab dulu ambil mangkuk tingkat, lepas tu cari orang untuk tolong lipat kain. Tak. Kena jaga emosi isteri, Ustazah. Ya, jaga emosi isteri. Masa tu kan, sebenarnya, tahu tak, masa tu, memang ada orang pandang serong kan pada saya. Di kalangan ahli keluarga sendiri pun. Soalannya saya ni macam, kenapa sampai nak ada pembantu? Kenapa nak kena ada orang yang sampai tolong lipat kain? Malas sangat ke? Isi-isi macam ni kadang dianggap pemalas. Ataupun dia not superwoman. Apa pendapat encik? Pada pandangan saya lah terhadap Ustazah. Ya? Ya. Okey. Jadi kalau kita melihat kepada keperluan sebenarnya, ketika itu bila mana Ustazah dah mula sibuk ceramah. Dulu ceramah penat Ustazah. Pagi, tengah hari, petang, malam, kadang-kadang sampai 5 ceramah satu hari. Ya. Kita melihat kesibukan dan kepenatan tersebut. Ya. Jadi tidak salah seandainya kalau kita membantu untuk mengembalikan emosi pasangan tu dengan menyediakan keperluan keluarga. Ya. Maksudnya macam persoalannya ialah kenapa bukan encik yang lipat kain masak? Saya tak pandai Ustazah. Dapat sikit encik. Terus terang kan tak pandai. Tak pandai. Tapi hakikatnya MA, LA tak. Bukan malas. Bukan tak malas. panas. Tak pandai. Kita pun tak pandai, tak betul. pandai, betul. Tak pandai masak, lipat kain tak pandai. Apa yang encik pandai? masak Maggi. Masak mami je. Itulah tak disebut boycott encik. Okey, macam ni kan. Suami saya anak kelima. Atas dia kakak-kakak. Abang. Lepas tu mak dia sangat rajin. Mak mertua saya. Masak. Jadi dia adalah anak yang tengah-tengah manja. Ya. Tak biasa buat kerja rumah. So di awal perkahwinan saya konflik lah. Sebab saya pula dibesarkan Zaid anak kedua. Adik saya 8 orang. Saya cekap buat kerja rumah. Saya pula masalah. Apa masalah saya buat rumah ni? Terlalu pembersih. Gitu. Jadi itu paling penting nak faham. Ya. Seorang ke utara, seorang ke selatan. Itu sangat-sangat penting. Bila tak faham jadilah macam-macam. Ya, saya tak boleh tidur selagi mana rumah tak mop satu rumah. Ya. Dahsyat. Benda tu berlangsung berapa tahun di awal perkahwinan. Bukan setakat kemah biasa. Dia kena licin semua dapur dengan mop rumah semua. Peringkat awal suami saya layan lagi. Ustaz layan lagi. Layanlah penat-penat dah pukul 12 ni. Operasi, siap malam operasi. Lama-lama suami saya dah tak mampu dah nak ikut saya punya. Sebenarnya ia ada satu masalah lah. Kita panggil apa tu? Perfectionist. Bukan perfectionist tu. Lama-lama saya pun dah tak larat dah nak ikut. Anak dah bertambah. Tetapi tekanan tu ada. Okey. Sebenarnya encik macam ni kan. Menyelesaikan konflik tu kita bincangkan macam mana. Saya nak pasal encik ubah cara diri encik jadi macam yang saya nak. Kita jadi konflik. Betul. Lepas tu saya pula nak buat. Saya tahu saya dah tak mampu. Emosi saya dah tak stabil sebab saya terlalu penat. Anak dah mula takut dengan saya, manja dengan ayah. Sikit dengan Abi. Sebab Umi ni sikit marah macam tu lah. Okey. Jadi akhirnya kita buat keputusan tu lah. Daripada awal kahwin. Pada masa tu kita tak ada duit. Hidup cukup makan. Duduk menyewa rumah kecil. Betul. Orang pelik. Rumah kecil, rumah sewa. Tapi tiba-tiba ada orang datang ke kain apa semua. Betul. Sebab kita mengambil kira tentang kewajipan masing-masing. Anda pula encik gantikan. Sebab encik tak pandai tu. Mungkin ada yang cakap tak pandai boleh belajar. Mungkin ada orang akan kata encik pemalas sekarang. Tak pandai boleh belajar. Kenapa ustaz tak tolong ustazah masa tu bla 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 bla. Okey. Tak semua orang nak belajar lipat kain sampai pandai. Encik salah seorang
Ya, ramai lagi macam tu. Ramai macam tu. Kita Maksudnya kena akui. Maksudnya tak bolehlah cakap itu adalah perangai buruk. Dan sebenarnya itu bukan keburukan pun. Dah dia tak biasa daripada kecil buat dan dia rasa macam nak buat pun. Jadi akhirnya kita cari cara lain untuk menyelesaikannya. Baik. Sekarang isunya adalah bagaimana bila ada mereka yang betul-betul tak mampu. So di sinilah saya kongsikan tentang amalan. Cik dapat sikit macam gaduh je. Okey. Amalan yang berkait dengan kisah daripada riwayat yang sahih. Nabi SAW bersabda. Okey. Itu selepasnya. Kisahnya begini. Satu hari saudara Fatimah dia pergi jumpa ayahandanya Rasulullah untuk meminta seorang pembantu. Saya tak ingat peristiwa ini berlaku selepas perang apa. Tapi peperangan ini harta ghanimah pun banyak dapat dan juga tawanan perang pun ramai. Dapat ramai tawanan perang di kalangan wanita dan juga di kalangan kanak-kanak. Jadi Nabi bawa balik harta ghanimah, harta rampasan perang dan juga tawanan perang. Bawa balik. Bila Sayyidah Fatimah tahu ada ramai tawanan perang dibawa balik, maka Fatimah pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai ayahandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Sebab dah tak larat nak urus rumah tangga. Anak 2 orang. Lepas tu Sayyidina Ali selalu pergi ikut perang. Kena uruskan rumah tangga. Kena uli gandum. Kena kisar gandum dengan tangan. Kena buat ni, penat. Lalu apa jawapan Rasulullah? Wahai anak andaku, kamu balik dulu ke rumah. Balik dulu ke rumah. Nanti ayah datang. Okey. Tapi saya nak jelaskan. Saya saja je ni Encik. Lepas ni Encik kena masuk balik tau. Ya. Sebab saya kena jelaskan. Sebab ada orang yang tak faham pasal bab harta rampasan perang. Okey, Encik. Apa Encik faham tentang harta rampasan perang? Dengan kita sebut harta rampasan perang. Lepas tu kedua kita panggil apa? Apa tadi tu? Tebusan. Saya bukan tebusan, saya panggil apa? Bukan tebusan. Tawanan perang. Kalau kita tak faham tentang harta rampasan perang dan tawanan perang, kita terbayang macam ni tau. Bila ada peperangan, lepas tu umat Islam menang, lepas tu umat Islam pergi serang kampung ataupun tempat penduduk musuh tu, lepas tu umat Islam pun, tentera Islam pun rampas harta dekat rumah, lepas tu rampas anak isteri. Lepas tu bawa balik ke Madinah. Kalau betul tak? Maksudnya kan dalam, kalau kita belajar bab peperangan sirah Nabi, mesti ada cerita rampasan perang dan juga tawanan perang. Yang kita tengok dalam cerita-cerita sekarang macam itulah. Ada kumpulan ni pergi serang satu kampung, lepas tu bila dia menang, dia pun ambil harta, lepas tu dia ambil ni. Betul atau tidak? Ramai yang macam faham simply macam tu. Betul. Ya. Apa yang berlaku dalam Islam ialah, tuan-puan sekalian, sebenarnya apa yang berlaku ialah apabila tentera Islam pergi berperang, tentera Islam, apabila tentera Islam pergi berperang, apa yang tentera Islam bawa? Ya, betul lah, iman apa semua. Okey, sekejap. Apa yang tentera musyrik bawa? Ya, itulah jawapannya. Sebab saya pernah terangkan dah. Dia budaya masyarakat Arab ni begini. Berperang ni menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sebab masyarakat Arab adalah bangsa yang paling banyak berpuak. Asabiyah. Banyak sangat, kita panggil apa ya? Kita sebut ni. Apa ni? Apa istilah dia? Puak. Ada banyak kaum, bukan bangsa. Ada banyak, ya Allah, kabilah. Ada banyak kabilah. Itu bahasa Arab. Banyak kabilah. Ada banyak sangat kaum. Mereka boleh berperang sebab apa? Sebab isu berebut telaga, sumber air. Mereka boleh perang. Mereka boleh perang sebab rebut jalan je. Ini jalan kami. Ini bukan jalan. Rebut jalan boleh perang. Maksudnya berperang tu menjadi kebiasaan. Betapa mereka ini taksub sangat dengan kabilah masing-masing, dengan puak masing-masing. Okey. Apa yang berlaku, tradisi mereka, bila berlaku peperangan yang besar-besar ni, mereka akan bawa isteri, anak-anak dan harta benda.
Mereka bawa semua. Dan mereka akan tempatkan di satu tempat di bawah kemah yang tak jauh daripada medan perang. Faham? Kenapa mereka bawa anak, isteri, mereka bawa harta benda? Itulah motivasi mereka dalam perang. Motivasi mereka apa? Mereka pergi perang. Mereka tak akan lari daripada medan perang. Sebab kalau mereka lari daripada medan perang, nanti anak, isteri mereka akan diambil oleh musuh. So, motivasi mereka adalah anak, isteri dan harta. Mereka akan bawa harta mereka, bawa anak, isteri sekali. Tapi bukan ke medan perang lah. Bukan di lokasi perang. Tetapi di satu kawasan mereka akan kumpulkan satu tempat. Motivasi mereka tu. Jadi mereka takut macam mana pun perang. Nampak nak kalah macam mana pun. Mereka tetap bersungguh-sungguh. Sebab mereka akan fikir anak isteri aku kena pertahankan. Harta benda aku kena pertahankan. Itulah. Tentera musyrik dia punya adab macam tu. Tapi tentera Islam bawa apa? Allah dan Rasulnya. Tentera Islam tak bawa apa-apa. Bawa dirinya. Bawa kelengkapan perang lah, pedang. Tetapi tentera Islam membawa Allah dan Rasulnya. Memang mereka mencintai syahid. Dan mereka pergi untuk bercita-cita dapat syahid. Mereka memang bercita-cita, harap aku syahid kali ni, harap aku syahid. Yang ini pula, dia tanam cita-cita takut untuk mati. Takut untuk kalah. Bagi tentera Islam, kalah syahid. Menang Islam. Macam tu. So, bila perang, bila tentera Islam menang, tentera Islam akan ambil harta rampasan perang tu yang telah melonggok kat situ tu dan tawanan perang, iaitu di kalangan wanita-wanita, anak-anak. Apa yang dilakukan? Apa yang umat Islam buat? Tawanan perang. Adakah dijadikan hamba? Tak, mereka bukan hamba. Tetapi tawanan perang ini akan menjadi pembantu di rumah umat Islam. Apa yang berlaku? Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kebanyakan tawanan perang akhirnya akan masuk Islam. Mereka akan dijadikan pembantu ataupun mereka akan agihkan lah, yang ni duduk rumah siapa, ni rumah siapa. Mereka dilayan dengan baik. Akhirnya mereka jatuh cinta dengan Islam, mereka masuk Islam. Sebab itu kalau kita baca sejarah, banyak tawanan perang yang akhirnya menjadi pejuang agama Allah. Itulah ceritanya. Okey, sebab apa saya rasa penting lah nak jelaskan. Sekarang dah faham Sebab kisah yang saya nak sampaikan tu tadi, bila Sayyidah Fatimah tahu ada tawanan perang dan ramai juga di kalangan perempuan dibawa balik, Fatimah pun pergi jumpa ayandanya. Ya Rasulullah, wahai ayandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Lepas tu apa yang Nabi buat? Nabi agihkan semua tawanan perang tu duduk di rumah ni. Tujuannya adalah untuk dakwah. Kebanyakannya, hampir semualah akhirnya tawanan perang tu masuk Islam. Okey. Lalu Nabi pun pergilah ke rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali pada malamnya. Selepas Rasulullah kata, wahai anakku, baliklah dulu ke rumah, nanti ayah datang. Balik dulu, nanti ayah datang. Jadi, bila Rasulullah datang ke rumah Sayyidatina Fatimah, okey, ramai tak yang cakap, oh baru faham. Ya, kena tulis tuan puan. Saya jadi excited bila tuan puan kata, oh baru faham. Kan saya bersungguh-sungguh tu. Okey, baik. Tuan puan sekalian, Masya Allah. Okey, Rasul pun datang. Wahai Fatimah, maukah kamu, maukah awak, maukah anak anda, aku beritahukan kepadamu satu amalan yang lebih baik daripada pembantu. Satu amalan yang lebih baik daripada pembantu, wahai Fatimah. Masya Allah. Lalu saya Fatimah kata, pasti, wahai ayandaku, apakah ia? Masya Allah. Lalu Rasulullah pun menyebutkan, wahai Fatimah, sebelum kamu tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itulah yang kita panggil zikir Fatimah tau. Sebab zikir tu diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah. Yang mana Nabi kata ia lebih baik daripada seorang pembantu. Dan dalam situasi ni, saya rasa macam ya Allah, hebatnya didikan Rasulullah. Rasul boleh pilih je mana-mana di kalangan tawanan perang bagi pembantu pada anak. Tapi cara Rasul didik Fatimah sebenarnya untuk umatnya. Untuk umatnya. Sebab Rasul tahu ada kalangan umatnya orang yang miskin, orang yang susah, macam anak andanya yang berkahwin dengan Sayyidina Ali yang memilih hidup yang zuhud. Hidup Sayyidina Ali dengan Fatimah sangat zuhud, dengan pakaian yang bertampal-tampal, dengan Masya Allah. Jadi ada di kalangan umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi tahu ada yang susah. Susah, memang tak mampu nak cari pembantu. Jadi Nabi berikan amalan yang mana Nabi sebut ia lebih baik daripada pembantu, wahai Fatimah. Baca apa?
tadi tu? Subhanallah. Alhamdulillah. 33 kali. Allahu Akbar. 34 kali. Namanya adalah zikir Fatimah. Kita letakkan nama sebab sempena Rasulullah berikan amalan ini kepada Sayyidatina Fatimah. Bila baca, Nabi suruh baca bila? Iaitu sebelum tidur. Sambil baring tu atas katil pun boleh. Sambil baring atas katil pun boleh. Sebelum tidur. Tuan-puan sekalian, saya sarankan sebelum tidur kumpul dengan anak-anak. Itulah yang biasa kami buat pun. Sebelum tidur kumpul anak-anak, kami akan baca zikir ni 33 kali. Bukan lepas isyak ni, ini sebelum tidur. Nabi kata ia lebih baik daripada pembantu. Apa maksud yang tersirat daripada pesanan Nabi? Antaranya adalah kita tak tahu macam mana Allah akan menolong kita dalam urusan rumah tangga kita yang penat ni, urusan mendidik anak ni, isu masalah emosi. Kita tak tahu. Yang boleh kita buat sekarang adalah amal dulu. Sebelum tidur, start malam ni. Semua tidur baca je zikir ni. Kita tak tahu bagaimana Allah akan membantu kita hasil daripada kita istiqamah zikir ni. Yang saya boleh cakap, buat je dulu. Sebab dah ramai dah yang bagi tahu saya, Ustazah, Alhamdulillah, sekian-sekian, banyak perubahan. Macam mana perubahan macam mana? Subhanallah, saya tak tahu macam mana, tetapi urusan rumah tangga saya tak seperti macam sebelum ni, rasa berat, rasa susah. Anak-anak mula rajin membantu saya. Siap anak-anak, Umi ada apa-apa nak tolong tak? Suami saya pun, lepas tu wallahualam, mungkin sebelum ni kesihatan saya kurang bagus, wallahualam, sebab tu saya stres, saya macam mudah penat. Sekarang gini. Jadi jawapan saya tak ada jawapan pun macam mana zikir ni akan mengubah. Yang mana yang dimaksudkan dalam hadis Nabi tu, ia lebih baik daripada pembantu. Ia bukan sama dengan pembantu, dia lebih baik. Tuan-puan sekalian, ada orang ada pembantu, stres dengan pembantu. Pembantu dia tak boleh nak bantu semua pun, tak boleh nak gantikan semua pun. Tapi boleh jadi dengan amalan zikir ni sebelum tidur 3 kali. Tak semestinya orang yang dah kahwin ni, orang bujang apa semua amalkan ni. Urusan pekerjaan kita akan dipermudahkan Allah. Urusan rumah tangga kita dimudahkan Allah. Hubungan kita dengan suami insya-Allah semakin baik. Hubungan dengan anak-anak walaupun kita sibuk. Hari tu ada seorang ibu tanya, Ustazah, macam mana Ustazah buat nak seimbangkan waktu dengan anak? Saya kata saya tak ada waktu yang seimbang dengan anak. Waktu saya lebih banyak di luar rumah daripada di rumah. Saya jumpa anak, kadang saya macam obsession macam ni 3 hari baru saya jumpa. Lepas tu obsession lagi. Habis tu macam mana Ustazah hubungan kasih saya dengan anak-anak? Renggang tak? Subhanallah, tuan-puan sekalian. Kalaulah kita kata masa dari segi kuantiti itulah yang menentukan hubungan hubungan dengan anak-anak, macam mana dengan yang kerja long distance tu? Yang duduk apa ni? Kerja kita panggil apa tu? Suami 2 minggu sekali balik, seminggu sekali balik. Bukan kerja kita panggil apa ni? Jarak jauh, PJJ. Perkahwinan jarak jauh. Zaman Rasulullah, para sahabat tinggalkan anak isteri lama, minggu-minggu, bulan-bulan. Masya-Allah. It's not about quantity, it's about quality. Ada orang lama dengan anak, maksud duduk dengan anak, tapi hubungan tak baik juga. Jadi untuk dapat kualiti itulah sebenarnya amalan seperti ini sangat membantu. Allah yang tanam perasaan sayang anak tu pada mak ayah dia. Perasaan mesra. Walaupun jumpa sekali-sekala tapi peluk, rindu, kasih sayang, hormat anak ni. Bila kita balik je anak terus sambut dekat kereta, nak ambil barang-barang, nak ambil beg kita. Terus Umi air, terus bagi air. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukan kita yang bentuk dan didik anak. Kita hanya usaha. Tapi hakikatnya Allah lah yang melembutkan hati anak kita. Allah yang melembutkan dan membuka pintu hati suami kita untuk membantu kita. Jadi insya-Allah, ini kita tidak ada ragu bila Nabi sebut, wahai Fatimah, pulanglah sekian-sekian, datang, bacalah ini 33 kali, 34 kali sebelum tidur.
dan ia lebih baik daripada seorang pembantu. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, tuan-puan sekalian. Oh, dah pukul 9 lebih. Saya kena bergerak. Ada lokasi ceramah. Saya nak mengajak sempena, kebetulan lah ni, saya sentuh bab tajuk, bab rumah tangga apa semua ni. Cik suami, jom sekali. Saja je. Saya jealous tengok cik suami duduk-duduk ni. Tak acik. Okey. InsyaAllah, kita akan mengadakan. Sebenarnya webinar ni pada minggu lepas lagi. Sebab itu saya bukanlah dah plan. Oh, Ustazah dah plan. Ustazah dalam merancang. Kita je lalai. Tak. Sebenarnya sentuh benda ni, saya tak plan pun. Asal daripada kita baca hadis yang tolong menolong tadi tu. Lepas tu dia pun, terus je. Kebetulannya, bukan kebetulan. Tadi siap kebetulan. Sebenarnya, Allah dah aturkan. Kami plan daripada tahun lepas lagi. Saya sendiri bagi tahu tim, saya nak buat satu webinar bijak urus rumah tangga. Webinar bijak urus rumah tangga. Jadi, Alhamdulillah, inilah webinarnya, RM50 sahaja. Kami usahakan cara ini antaranya untuk menampung kos operasi dan kos kerja-kerja dakwah. Ia bukan alasan, memang kami buat benda tu betul-betul. Cuma, tajuk ni, tuan-puan sekalian, saya nak maklumkan, webinar bijak rumah tangga ni, kita akan buat 2 malam berturut-turut. Sebab apa saya pilih malam? Jumaat malam Sabtu dan Sabtu malam Ahad. Sebab kalau boleh, suami hadir sama, anak-anak hadir sama. Sebab webinar ni, saya akan cakap bukan hanya tuju pada wanita. Saya akan tuju pada anak-anak yang dengar juga. Saya akan cakap perspektif saya sebagai ibu. Saya akan cakap, okey, anak-anak yang sedang dengar kena faham, ibu kamu sekian-sekian. Okey, para suami isi. Okey, para isi kena faham suami isi. Gitu. Dan gabungan webinar ni adalah suami isteri. Encik pun kena serius lah sampaikan masa tu. Maksudnya dengan poin-poin dengan sebagai seorang suami, okey, isteri gini-gini. Gitu gabungan. Webinar bijak urus rumah tangga ni, ia bukan ceramah 20%, 80% adalah praktikal. Encik pegang. Okey. So, saya tulis nombor telefon. Kalau siapa, sekarang ni tim dah ada share link tu. Okey. Yang saya kongsi tadi tu kan sejam je. Okey. Encik, gerak-gerak lah pula encik ni. Nak tukar sebab dia kamera belakang tu terbalik. Okey. Suka sangat encik nari-nari. Macam ni je lah. Okey, tak payahlah ni. Sebab ni kilat. Encik pegang betul ya. Potong gaji kan. Okey. Subhanallah. Saya tulis besar-besar lah nombor telefon lah. Okey, kalau siapa yang tak dapat nak tekan link, duduk diam cik. Gitu. Tengok kan. Tu lah. Okey, duduk diam. Potong gaji kan. Kan tak masak kan. Okey. Gurau-gurau ya, kami gurau-gurau. Sebab takut orang kata, Ustazah lah yang suami dia cakap pasal, tengok tak duduk diam. Nampak tak? Macam Imran. Imran memang tak boleh duduk diam. Okey. 011 011 5698 98 1992. Okey. Boleh hubungi nombor ni. Okey, ataupun nombor 011 5686 5057. Okey. Jangan tulis dekat komen sebab nanti TikTok kena ban. Anda snap je. TikTok rasa dia tak boleh kesan ni. Boleh kesan juga. TikTok bijak Okey. TikTok dalam merancang. Kita je yang lalai. Encik ni tak apalah tu. Macam tu. Oh, nanti kita beli tu kan. Yang tu. Okey, tak apa. Jadi, tuan-puan sekalian, Jumaat malam 2 jam dan Sabtu malam 2 jam. Praktikalnya, wah, bijaknya, Masya Allah. Tengok, suami saya sedang menunjukkan kebijaksanaannya sesuai dengan tajuk webinar bijak rumah tangga. Memang bijak. Okey, subhanallah. Terbukti. Beliau layak untuk bercakap pasal ni. Okey. Tuan-puan sekalian, macam ni. Kenapa saya cakap 80%? Ada praktikal. Apa yang kami akan buat? Kami akan gunakan rumah kami sebagai studio untuk webinar ni. Tetapi kami ada cara lah. Bukan tujuan nak tour rumah, nak tunjuk rumah, tak. Kami akan tutup kamera. Bila sampai lokasi tu, baru kamera akan dibuka. Macam tu lah. Kami pun nak jaga privacy juga. So, contohnya bila di dapur, saya akan kongsikan bagaimana pengurusan dapur. Dan kami akan bagi tools sekali. Contohnya, kita akan bagi PDF.
PDF yang kita panggil. Bukan PDF, maksudnya Checklist. checklist. Lepas tu PDF checklist. Lepas tu PDF untuk macam menu, PDF list barang. Mungkin ada orang anggap benda tu remeh, tetapi saya nak sebut rumah tangga perlu diuruskan, mesti ada pengurusan. Saya jenis orang yang berjadual, bersistematik, jadual kerja. Saya akan share jadual anak-anak, jadual tugasan dia orang, ada jadual. Saya akan tunjuk contoh supaya boleh jadi ibu-ibu muda boleh tengok macam mana cara supaya sebuah rumah tangga tu ada sistem. Dia tak ada dah jadi rumah tangga tu boring, macam ada peraturan, ada undang-undang. Tak. Undang-undang tu sebenarnya mengharmonikan, mengurangkan pergaduhan antara anak-anak. Sebab anak kami ramai, 7 orang. So perlu diuruskan tugasan ini, tugasan ni, tugasan ni. So bila di dapur, kemudian contoh di bilik tidur. Bilik tidur ni kami akan gunakan lokasi bilik tidur anak lelaki. Setupnya contohnya macam mana. Lepas tu apa amalan yang dibuat bila bangun tidur, macam mana tips nak kejut anak boleh bangun tidur awal. Kami ada kaedah yang mungkin bukan kaedah kita, mungkin kami yang buat. Tetapi tanggungjawab mengejutkan seisi rumah kami bukan hanya letak pada betul lah ketua keluarga. Tapi sekarang kami dah boleh buat anak-anak dah. Diorang ada jadual siapa yang kena bangun first dan kejutkan seluruh ahli keluarga. Termasuk Sofan yang kecil darjah 3 tu. So ada jadual siapa yang kena kejutkan seisi rumah tangga. Jadi akan jual 7 hari. So hari ni siapa bangun dulu. Pukul 5 pagi wajib dah bangun, kejutkan seluruh ahli keluarga. Termasuklah mereka yang kejutkan ibu ayah. Contoh. Jadi praktikal di ruang di bahagian mainan anak. Apa praktikalnya? Apa sih? Di bahagian buku. Saya akan ramai orang pandai susun buku, tapi sebenarnya ada orang tak reti buku tu nampak jadi boring. Jadi macam mana nak susun buku tu jadi menarik? Pembahagian buku. Kesimpulannya pasal pengurusan kain contoh. Kesimpulannya webinar bijak rumah tangga ni 80% praktikal, 20% tu mungkin ada camah-camah iringan lah. Macam tu. Sebab apa? Sebab ia bukan teori, ia adalah satu yang realiti dan practicality. So, webinar bijak rumah tangga ni selama 4 jam anda akan diberikan juga macam-macam tools PDF yang berkaitan amalan-amalan sebuah keluarga, dan anda diberikan juga e-book percuma yang berkaitan dengan kekeluargaan. Anda akan diberikan e-book yang berkaitan dengan isu keluarga, e-book percuma. So, kalau ikut nilainya tu sebenarnya boleh jadi kursus macam ni, webinar macam ni, kursus macam ni beratus-ratus harga dia. Tapi kami beri serendah RM50 merangkumi semua. Jadi tim kita dah buat persiapan 2 minggu dah. Dengan itu, dengan ini nak persiapan. InsyaAllah tujuannya paling utama memberi manfaat. Sebab ramai orang sebenarnya dia bukan tak bahagia, cuma konflik terlalu banyak sebab mereka tak ada ilmu mengurus rumah tangga. Tak ada ilmu mengurus. Jadi rumah tangga ni benda yang besar, lebih besar pada syarikat. Tempat kita kerja. Rumah tangga ada satu organisasi, institusi yang sangat besar dan penting untuk diuruskan dengan bijak. Bukan cara kami terbaik, tapi kami sekadar sharing. Kalau sesuai di aplikasi dan rumah tangga anda, lagi-lagi ibu-ibu muda, kami pun muda lagi, tapi kami dah melepasi dah saat anak kecil tu. Anak bongsu kami umur 5 tahun dah, Fatimah tahun ni 7 orang, yang sulung umur 17. So kami ada pengalaman anak remaja, ada yang peringkat pertengahan dan kanak-kanak, dan kami masih melalui proses tu. So fresh lagi lah. Kalau nak tunggu, ada orang kata Ustazah, tunggulah nanti testimoni anak confirm berjaya baru kongsi ilmu-ilmu ni. Masa tu mungkin tak fresh lah. Kita dah ada isu lain dah masa tu, anak-anak dah dewasa. So sekarang lah waktunya. Okey, Encik, penutup daripada Encik. Ya, saya setuju. Program ni 9.20 kena bergerak. Sempatlah. Keluarga bahagia. Okey, boleh. Okey. Okey. Terima kasih ya terima kasih yang meraihkan suami saya. Dia akan rasa sangat dihargai bila ada orang yang, Ustaz, lagu satu suami saya sangat rasa dihargai. Jadi terima kasih kepada yang request tu. Suara suami saya semakin ada peningkatan. Dia punya ni, Encik, masa mula tu Encik jangan terus tinggi. Encik dah nak turun dah.
Tiba-tiba je tu dipanggil apa tu? Pitching tu naik. Okey. Dahsyat ni. Baik. Tak apalah, untuk membahagiakan isteri dan semualah. Suara Okey. tak keluar pagi ni. Setiap pagi tak keluar. Encik perlukan air? Tak. Okey. Terus dah Ya. Keluarga bahagia Sarjana. Ya, tak perlu ni tinggi suara. Okey. Sedamai taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan, serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayuhlah bina semula keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Terbaik. Subhanallah. Sebenarnya sedih lagu ni sebab ada rintihan anak. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku terasa terseksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, lagu tu kena sangat dengan topik kita hari ni. Kena sangat. 2 million like. Oh, hari ni ada dapat 2 million. Jadi terus Ampun. Sebab Ustaz, Ya. ini pecah rekod. 2 million likes pada hari ini. Terima kasih. Dan berapa star yang kita dapat hari ini? Terima kasih yang menyumbang 8,000 star. Ia sangat bermakna buat kami. Sebab star itu, satu star bernilai 20 sen. Maka bila ramai yang bagi, Alhamdulillah ia menjadi satu sumber rezeki kami untuk menampung kos operasi. Yang mana kami, di bawah kami ni ada 10 orang tim media yang sentiasa bergerak dan aktif untuk gerak kerja dakwah ni. Ikut saya pergi sana sini, buat video pendek, buat video kreatif apa semua, buat konten. Kemudian ada tim R&D lagi dan banyak tim PA yang mana hasil pada sumbangan tuan-puan ketika kita buat percuma pagi-pagi ni, kuliah pagi-pagi ni. Masya Allah, anda ada sebahagian perjuangan. Terima kasih yang bagi komen, terima kasih bagi tap sampai 2 million. Terima kasih yang share kita punya perkongsian. Terima kasih yang bagi emoji, kerana semua apa yang anda buat itu sebenarnya menyumbang kepada gerak kerja dakwah Pegancik. Terima kasih. Nyanyi lagi, okey. Tak ada lah. Tak ada. Boleh 3 million ke? Oh, kalau nyanyi 3 million. Okey, Encik kena faham dia orang bagi tu sebab support, supaya Encik tidak terlalu sedih dengan komen-komen yang mengecam. Okey, Encik, saya nak buat terima kasih banyak kepada Excellent
Pejuang Dakwah Cyber. Anda adalah ekspedisi excellent pejuang dakwah cyber. Okey, mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.